Cuba tengok dah, saya muda sini dengan. Dalam Quran ni dia ada satu ayat dia panggil ayat-ayat mutasyabihat. Muhkamat mutasyabihat. Hak muhkamat tu hunna ummul kitab. Majoriti dia duduk dalam Quran tu ayat muhkamat. Ayat muhkamat ni ayatnya jelas. Ya kita baca boleh faham selalu. Wa ukhara mutasyabihat, dan baki dia tu sikit-sikit sebanyak ada juga ayat dia panggil ayat mutasyabihat. Apa makna mutasyabihat? Kesamaran. Contoh dah. Ni tengok ni. Ada orang panggil ayat mutasyabihat ni dah. Video ni pada juga ni. Saya tak masuk sini. Siapa dia nak boleh ambil. Saya buat video lain dah. Saya tak masuk dalam grup kita. Hak baru ni pun saya ada record duduk live. Saya bagi pada orang yang nak minta. Sebab ni di luar sukatan kita. Bila Allah berfirman Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Tuhan Ar-Rahman berada di atas arah. Perkataan berada di atas tu orang panggil mutasyabihatnya. Ada? Biasa tak menasabah. Ni aras cokoh Tuhan duduk di atas. Nampak tak? Jadi lagu ni orang panggil mutasyabihat. Firman lain tak apa. Bila Tuhan royak turun langit bumi kuasa dia, kita tak ada masalah dah. Tapi bila sebut berada di atas ni kita berasa inilah dipanggil mutasyabihat. So lagi yad. Tangan. Warna kuning tu makna benda ya. Kita jadi macam kesamaran. Tangan Allah di atas tangan mereka. Tuhan ada tangan ke pula? Nak, nampak tak? Kau nampak serupa juga. Mesti berasa kesamaran tak? Ni hadis Nabi. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila as-sama'i dunya kulli layl, sampai akhir ayat lah. Sampai akhir hadis tu. Tuhan kami tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam. Nabi kata Tuhan turun setiap malam ke langit dunia. Ya Allah, kau Tuhan turun yang apa tu nak landing dah. Jadi benda berada di atas tangan turun ni orang panggil mutasyabihat. Faham sini? Kalau tak faham tanya dah. Okey. Menyebabkan bila nak berinteraksi dengan perkataan tadi, ada dua cara manusia berfikir. Satunya isbat, satunya takwil. Isbat maknanya dia menetap, menerima apa saja. Adapun takwil, dia cari perkataan lain. Takwil saya sebut dah dulu. Kalau nak terjemuh kod Kelantan kita, dia tuwi. Tuwi kod perkataan lain. Jadi bila Tuhan sebut istawa, orang yang isbat ni, dia kata memang berada di atas. Dia tak siubah perkataan Tuhan. Takut tak kena. Jadi masing-masing kata cermak. Orang isbat dia kata dia cermak kerana dia takut melanggar perintah Tuhan. Bila Tuhan kata berada di atas, aku tak berani nak ubah perkataan lain, takutnya marah Tuhan. Kita mana tahu dia kata kita kata betul tak betul. Nampak tak? Maka orang takwil ni dia ada niat baik dia juga. Aku berniat baik, aku takut bila sebut istiwa tu takut nampak Tuhan ni supaya makhluk cokoh datang. Nampak tak? Sama niat baik belakang dua ni. Maka dia tukarlah memerintah. Ya, kita tengok dah komen ulama depan memerintah ni boleh kata. Nampak tak dia? Bapa orang isbat ni kata dia bila Tuhan kata berada di atas, dia pun nak kata berada di atas. Dia bimbang, takut Tuhan maruh, pandai-pandai gitu ke perkataan dia. Dia akan tanya balik, ia mu pandai-pandai gitu ke istiwa ke memerintah, tahu betul, ada Tuhan royak kata betul, ada Nabi royak kata betul. Sedap juga dia dah. Orang ni kata, dia kata, mu kata berada di atas tu, tak kira dia kata tak nampak, takut serupa dengan orang, cokoh datang. Nampak tak? Bila Tuhan kata, ya tangan Allah, orang isbat kata, tangan lah dia kata. Dia kata, dek, tangan tu kuasa dia kata. Lagu tadi lah. Siapa dia kata kuasa tu? Otak kita lah, pasal otak kita tak boleh kata tangan dia kata. Sebab tidak menasabah bagi Tuhan. Pak Nabi ada rakyat kau? Dek juga. Betul ke tak betul? Mana tahu. Nanti jumpa Tuhan seksa lah. Ya Allah, aku tukar perkataan yakmu kepada kuasa. Tuhan kata betul. Okey. Kalau Tuhan kata mana tahu ada kerayak. Jadi sama leluh belakang ni dah.
Jangan kata kita takwil itu selamat. Tak. Dia kata nak selamat, takut jadi menyerupai dengan makhluk. Selamat tu kita kata. Kalau Tuhan tak beri, apa tak? Yanzilu turun. Orang isbat kata tetap turun. Orang takwil kata tidak turun, tapi turun rahmat. Hak Nabi sebut tiap-tiap malam turun, tu bukan Tuhan turun sendiri. Rahmat turun, dia kata. Tak ada masalah lah rahmat dia. Bukan Tuhan sendiri tu. Beginilah. Supaya kita tahu kalau orang sebut isbat dengan takwil, boleh rayak tak? Setakat ni. Boleh rayak tak takwil ke apa isbat perkara? Isbat menetapkan. Tak si ubah kata Tuhan. Takwil dia tuwi lah lain. Mudah. Takwil nak ketui, dia tuwi ke kata lain. Ada soalan? Ada soalan. Kita tengok ni lah. Ada ulama yang boleh timur dua-dua. Ada ulama yang dia kata hak ni salah. Hak ni pula kata hak ni salah. Bukan dia mengkapir apa ada. Apabila kita takwil istiwa sebagai istaulah, bukan kepada memerintah. Pada waktu itu, apa persepsi kita terhadap Tuhan? Dan gini, untuk menjawab persoalan itu kita tengok dah. Kita tengok semua pendapat-pendapat ulama gini. Saya nak ayat ininya, yang kita nampak kalau isbat ni seolah-olah macam kita terasing yang berasa, tidak berada di arus perdana. Faham tak? Sebab orang takwil berlaku ni kita kata. Macam janggal kata isbat tak? Faham tak ni? Janggal isbat. Janggal kalau kita tu menetapkan sebagaimana Tuhan kata. Istiwa kalau kita kata berada di atas, berasa supaya kita ni terpencil pendapat kita tak? Ya, tangan terpencil. Kita tengok dah. Saya tengok daripada beberapa kitab ulama ni. Sebelum pada ni kita tak. Metodologi isbat ni dia panggil salaf. Metodologi takwil ni dia panggil khalaf. Isbat masuk depan lah. Ingat dah. Kalau dia kata salaf, khalaf ni kena ingat. Siapa dia nak video ni boleh minta saya ke atas pula. Ni video lain pula ni. Tak siapa tadi dah. Okey. Siapa yang memilih isbat? Ya kita kata boleh kau boleh isbat ni. Saya sebenarnya bila tengok ramai orang isbat ni, kita pun mari mikir. Walaupun dulu saya belajar akidah ni melalui jalan takwil. Kita main kitab kuning mula kan, main sifat 20 ni, itu dia takwil lah. Tapi bila kita tengok gini, kita terpaksa kena fikir semula. Sebab cuba tengok Imam Hanafi. Orang mula, saya ambil mengikut tarikh lahir dah, tarikh mati. Siapa kau aku? Apa kata Imam Hanafi? Walahu makna wallah. Walillah. Yadun wa wajhun wa nafsun kama zakarallahu fil Quran min dhikril wajhi wal yad wan nafsi wa huwa sifatu bila khaifin. Saya baca pak dah. Wala yuqla anna al yad qadratuhu aw ni'matuhu li anna fi ibtalu sifat wa huwa qaulul ahli al qadar wal i'tizal. Imam Hanafi sebut dalam kitab Al-Fiqhul Akbar. Makna dia Allah mempunyai tangan. Tengok. Imam Hanafi takwil ke tak? Tak takwil. Siapa dia ni? Imam Hanafi ni Imam Zahab. Ya kita duk kata, duk takwil nak waktu Tuhan sepuluh makhluk. Imam Hanafi tak kata, tak faham ke bagian ni? Tahu tak? Dia bukan bodoh ni Imam Hanafi ni. Muka diri zat sebagaimana Allah menyebutnya dalam Al-Quran daripada sebutan muka, tangan dan diri. Tengok dia kata. Maka ia adalah sifat-sifat yang tidak boleh diketahui bagaimana. Tangan Tuhan, kita tak boleh tahu tangan Tuhan bagaimana. Dan tidak boleh dikatakan bahawa tangannya adalah kuasa. Macam soalan yang tanya tadi. Dia marah. Mu jangan kata tangan itu kuasa. Mu jangan takwil ke kuasa. Atau nikmatnya. Kerana ia mengandungi penafian sifat. Jawab soalan ini tadi. Imam Hanafi kata, kita tukar kuasa. Tangan kepada kuasa itu membatalkan sifat. Penafian sifat. Itu pendapat Qadariyah dan Mu'tazilah. Rupanya Mu'tazilah dia tukar. Kita nak marah ke Mu'tazilah. Siapa dia kata? Imam Hanafi kata. Kau ke mana? Ni dia kata soal lagi. Saya tak sebaca lah Arab dia, mungkin masa lah. Tengok terjemah. Sesiapa yang berkata, aku tidak tahu sama ada Tuhanku di langit atau di bumi, maka sesungguhnya ia menjadi kafir. Kasar dia ni. Demikian juga sesiapa yang berkata bahawa dia Allah di atas arash. Kata atas arash dah. Namun aku tidak tahu arash itu sama ada di bumi atau di langit. Tidaklah disifatkan Allah Ta'ala dengan sifat-sifat makhluk. Nampak tak? Kerah dia ni. Dia nak suruh kata istiwa tu duduk juga.
Tapi belakang ni tidak sama dengan duduk makhluk. Nampak tak? Habis. Tengok Imam Malik pula. Soalan apabila kita tukar istiwa kepada istaula. Istaula ni makna memerintah lah. Pada waktu itu, apa kita anggap pada firman Tuhan itu? Dia Maha Besar ni, dia mana manis. Kita anggap bahawa Tuhan tak nak kata itu. Atau Tuhan sengaja kata itu. Okey. Iyalah, itu di antara dia kata, kita macam kita faham dapat dia Tuhan pula. Dia cuba, kalau Tuhan nak guna istaula, apa boleh tak guna istaula dalam Quran? Supaya dia nak kata kuasa. Tu banyak-banyak mana Tuhan sebut Inna Allah qadir, Tuhan berkuasa lah. Apa tempat tu dia kata lihat? Apa dia tak kata kudrah sini? Maknanya Tuhan ada mesej lain. Dia di situ. Tuhan royak kita berhujat, dia ada mesej lain, bukan mesej kuasa. Mesej ke apa? Mana tahu? Apa tak? Itu ya orang yang sebab dia takut nak tukar tu. Takut tidak dengar sebagaimana kehendak Tuhan. Kamu jangan pandai-pandai dia kata ya itu kudrat. Sedangkan Tuhan tidak kata. Kalau Tuhan nak kata kudrat, dia sebut kudrat dah. Apa boleh disebut tangan? Maha suci Allah daripada buat perkataan yang sia-sia dia kata dah. Nampak dah? Imam Malik kata mana? Allah bisa tak baca wa ilmuhu fi kulli makan. Allah berada di langit. Ilmunya berada di setiap tempat. Istiwa sudah dimaklumi. Kita maklum istiwa mana berada di atas. Bagaimana keadaannya tidak diketahui. Bagaimana Tuhan istiwa? Kalau istiwa kita faham. Istiwa berada di atas. Istiwa Tuhan kita tak tahu di atas. Beriman dengannya adalah wajib. Mungkin percaya Tuhan istiwa itu wajib. Bertanya tentangnya adalah bid'ah. Tanya Tuhan istiwa ke mana? Dia tidak jiring, tidak jising. Itu bid'ah namanya. Dia orang biasa soalan itu orang bertanya kita sama. Tuhan beristiwa taharah. Sebelum Allah ada Tuhan itu mana? Dia tanya lagi. Itu soalan bid'ah. Sebab bila kita tidak boleh jawab, bukan makna tak ada jawapan. Tapi tak boleh jawab. Sebab apa? Kita tak faham hakikat Tuhan. Itu di situ dah. Baik. Imam Syafi'i pula. Kita mazhab Syafi'i. Pendapat dalam sunnah di mana aku berada di atasnya dan aku dapati di atas pegangan ini juga seperti Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik dan selainnya, yaitu berikrar dengan bersaksikan bahawa tiada Tuhan selain Allah dan bahawa Muhammad itu Rasulullah dan bahawa sebenarnya Allah berada di atas arasnya dan langit. Mana? Mana Imam Syafi'i pun masih isbat juga. Imam Ahmad lagu tu juga ada. Perkataan Al-Bahaqi dalam kitab Asma' wa Sifat, asal-asal daripada salaf seperti istiwa terlalu banyak dan di atas jalan ini menunjukkan mazhab Syafi'i dah juga dilalui oleh Ahmad bin Hanbal. Nampak tak? Mari pula Imam Tirmizi. Kita saat ni baru kita bicara Sunan Tirmizi. Disebut adapun Jahmiyah, mereka mengingkari riwayat-riwayat ini. Mereka berkata ini adalah tasbih. Tak faham tak? Jahmiyah ni satu pahaman yang keluar daripada Islam. Dia kata mengingkari, dia kata riwayat-riwayat tadi kerana takut tasbih. Tasbih mana menyerupakan Allah dengan makhluk. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyebut bukan sekali dalam kitabnya dengan sebutan tangan, pendengaran dan penglihatan. Golongan Jahmiyah mentakwilkan ayat-ayat ini. Mereka mentafsirkannya bukan seperti tafsir ahli-ahli ilmu. Dia tahu. Ditafsir perkataan yang ya tadi tangan istiwa kepada istaula tadi, dia kata bukan tafsir ahli ilmu. Mereka berkata sesungguhnya Allah tidak mencipta Adam dengan tangannya. Bahkan mereka berkata bahawa makna tangan di sini adalah kuasa. Imam Tirmizi marah bila Tuhan sebut khalaqtu bi yadayya, aku menjadikan Adam dengan tangan aku. Jadi orang ni kata bukan tangan kuasa. Tirmizi marah sebab dia kata bahkan mereka berkata makna di sini adalah kuasa. Dia tak sifat kata Tuhan buat ada dengan tangan. Sedangkan Tirmizi kata Tuhan sebut aku buat ada dengan tanganku. Tapi dia kata orang Jahmiyah kata tak boleh kata tangan. Mana dia marah juga tak? Faham kan Ibnu Khuzaimah. Kemudian lagi. Lebih kurang tu dah. Cepat sikit dah. Ni kami seperti kata Mu'attilah dan Jahmiyah bahawa dia memerintah ke atas arahnya, bukan istiwa.
Ni kita duduk sahur Syekh Qadir Abdul Jalani ya. Kan kalau mengaji tasawuf sikit Syekh Qadir Jalani ya. Dia ni kedian dia 591 mati dia. Lepas pada Imam Ghazali ni. Tengok ni, Syekh Abdul Qadir Jalani dia kata dalam kitab ada Al-Ghaniyah li talibit tariqil haqq. Ni saya ambil terjemah dia. Bahawasanya Allah Ta'ala turun pada setiap malam ke langit dunia mengikut cara yang dia kehendaki dan sebagaimana dia kehendaki. Maka dia mengampunkan kepada siapa yang berdosa melakukan kesalahan, kejahatan dan durhaka yang dia pilih dalam kalangan hambanya yang dia kehendaki. Tabaraka wa ta'ala, Tuhan yang maha tinggi, tiada Tuhan melainkan dia, dia mempunyai nama-nama yang baik. Tak sampai lagi tak? Tidaklah turun itu dengan makna turun rahmat atau turun pahalanya seperti yang didakwa oleh golongan Mu'tazilah dan Al-Asy'ariyah. Dia marah. Tengok ni lah. Tak je tengok ni. Syekh Abdul Qadir Jalani dia sebut dalam kitab Al-Ghaniyah li talibi tariqil haqq. Dia kata tak boleh kata turun tu turun rahmat ataupun turun pahala, tapi Tuhan turun sendiri dia kata. Hak kata turun rahmat dengan turun pahala ni golongan Mu'tazilah dengan Asy'ariyah dia. Kau tak faham ni? Makna dia kalau tengok tak setuju juga Asy'ariyah dia ni. Dia kata bila Nabi kata Tuhan turun, kena kata Tuhan turun. Jangan nampak congok-congok gitu seorang. Pahala ke mana? Yang layak bagi Allah. Dia kita kata rahmat turun, dia kata pahala tu siapa kata? Nampak tak? Kalulah kata Tuhan turun tu bukan Tuhan, tapi rahmat turun, pahala tu Mu'tazilah dengan Asy'ariyah dia kata. Katanya Syekh Abdul Qadir Jalani. Tapi aku tak baca kitab ni, dia baca kitab tasawuf dia tu, boleh jalan tahir. Nah. Okey. Imam Nawawi lagi tu juga. Imam Nawawi kita tadi. Ini adalah hadis-hadis sifat seperti mazhab salah yang mana mereka tidak bercakap tentang pengertiannya. Nanti dah. Wajib ke atas kami untuk beriman dengannya dan berintikad dengan maknanya yang layak bagi kebesaran Allah, dengan keyakinan kami bahawa tiadanya sesuatu pun menyerupainya. Inilah pendapat yang terpilih dengan mutakallim yang benar dan adalah jalan yang selamat. Ibnu Katsir, saya cepat-cepatlah hak dulu dah. Ibnu Katsir akhir sekali persoalan kita ni, ia jadi masalah. Adakah apabila mengisbatkan sifat Allah boleh jadi musyabbihah? Dengan kita mengisbat, tahu dah isbat tadi tak? Kita terima seadanya Tuhan bersemayam, tangan Tuhan turun, tak? Adakah jadi musyabbihah? Apa makna musyabbihah? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita dengar ulama-ulama jawab. Ataupun mujassimah. Mujassimah ni menganggap Allah ni berjisim. Dia ni ya buah dia sama. Puak-puak ni berjisim. Apa? Kata Allah beristiwa. Tuhan ni berjisim ni, kata Allah ada tangan. Ni mudah dia tuduh lah. Saya dengar dia ni siapa dia jawab. Imam Ishaq Ar-Rahawai. Tak dia ada nama dia tadi. Wah, hadis tadi tak? Sesungguhnya terjadinya tasbih menyamakan Allah dengan makhluk ialah apabila seseorang berkata tangan Allah seperti tangan aku, pendengaran Allah seperti pendengaran aku. Ini merupakan tasbih. Lagu ni baru orang panggil tasbih. Dia kata tangan Tuhan supaya tangan makhluk. Dengan semata-mata kata tangan, tidak tasbih dia kata. Okey. Akan tetapi apabila seseorang berkata sebagaimana yang Allah nyatakan, tangan, pendengaran, penglihatan, dan tidak pula dia menyatakan bagaimana, tidak juga dia mengatakan seperti, maka tidaklah terjadinya tasbih dia kata. Dia kata tu. Firman Allah tiada sesuatu yang sepertinya, dia mendengar lagi melihat. Dalam kitab Al-Ululil Ali ni. Zahabi dia. Ni tengok Ibnu Abu Hatim pula. Aku mendengar ayahku berkata petanda golongan Jahmiyah. Dia tepuk-puk Jahmiyah ni lagu mana? Mereka menggelar ahli sunnah sebagai musyabbih. Kata tak? Dia kata pupuk hadis tu. Pupuk musyabbih tu, mujassimah. Ini permainan lama dah katanya Ibnu Abi Hatim. Kalau orang tu menerima isbat Tuhan, Allah ni sifat dia istiwa berada di atas Tuhan ada tangan, dia akan tuduh kita ni musyabbih. Ini main lama dah kata Ibnu Abi Hatim. Maknanya sejarah hulan semulan. Ibnu Abdul Bar ketika menghuraikan hadis Allah turun pada 1/3 akhir malam ke langit dunia, beliau berkata ni, ahli sunnah telah bersepakat untuk menetapkan kesemua sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, beriman dengannya dan berpegang kepadanya pada maksudnya sebenar dan bukan majas, bukan kiasan.
akan tetapi mereka tidak menyatakan bagaimana bentuk dan caranya. Adapun ahli bid'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah dan Khawarij, kesemuanya mengingkarinya. Mereka tidak memahami nas-nas tersebut pada maksud yang sebenar. Mereka menyangka bahawa sesiapa yang menetapkan sifat-sifat Allah, maka mereka adalah golongan musyabbihah yang menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi bila saya tengok gini, tokoh-tokoh ulama kalam yang kembali tengok Abu Hasan Sy'ari sendiri ni kan, kita nampak Abu Hasan Sy'ari ni, dia buat kitab-kitab ilmu kalam sebenarnya sebagai tulisan untuk menolak pahaman Mu'tazilah. Bila selesai kerja dia, dia tulis kitab balik, dia kembali kepada akidah ahli hadis. Cuba tengok ni, dalam kitab Risalah ila Ahli Sagri, tidak harus seseorang itu keluar daripada pendapat salaf di mana telah sepakat ke atasnya dan dengan apa yang dipersihkan di dalamnya atau pada takwilan, kerana kebenaran adalah satu yang tidak boleh keluar daripada pendapat mereka. Kemudian disebut pula dalam maqalat Islami. Ni Abu Hasan Sy'ari ni dia kata bahawasanya Allah berada di atas arahnya sebagaimana firman-Nya. Kemudian disebut lagi dalam kitab apa dia lagi ni? Al-Ibanah. Mu'tazilah, Hururiyah dan Jahmiyah percaya bahawa Allah Azza wa Jalla berada di setiap tempat. Itu menjadikan Allah berada di dalam perut Maryam, tempat pembuangan sapuh dan tandas. Dia begini. Kan dia buat ni, dia kata Allah tidak bertempat, Allah ada di mana-mana. Ada seorang penceramah dia start mukadimah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah maha suci Allah, apa kan, segala puji bagi Allah, Tuhan yang tidak ada di mana-mana, Tuhan tidak di atas arah, tidak di mana, Tuhan ada di mana-mana. Sebenarnya Abu Hasan Sy'ari dia kata kalau mengata Tuhan ada di mana-mana, kalau kata Tuhan duduk dalam perut Maryam boleh, Tuhan duduk dalam tandas, Tuhan duduk tempat sapuh, tak nak kata mana? Bahaya kata Tuhan di mana-mana. Bila Tuhan di mana-mana, orang akan kata Tuhan duduk dalam tuan siapa? Tergamuk kata Tuhan duduk dalam tuan siapa dia kata. Ini Abu Hasan Sy'ari kata. Tengok Imam Haramain ni, dia sebut tokoh-tokoh ni, tokoh-tokoh ulama kalam ni. Dia sebut ni sedap dia bersyair dia. Dari sajuk dia. Sekiranya dapat ku peroleh semula urasanku yang telah ku lalui, niscaya tidak akan ku sibukkan dengan ilmu kalam. Kalau Tuhan boleh gusteng keli aku muda semula, dia kata, aku tidak akan sibukkan dengan main ilmu kalam. Rugi dia kata aku mula. Imam Hawan itu, law istaqbaltu min amri mastabbartu mastaghaltu bil kalam. Saya hafal dulu ni. Syair. Untuk ingat. Dia sebut. Yang sedap kan bunyi dia tak? Law istaqbaltu bin amri mastadbartu mastaghaltu bil kalam. Sekiranya aku diperoleh urusanku yang lalu, kalau aku boleh kelik semula, dia kata, nescaya tidak akan kusibukkan dengan ilmu kalam. Al-Baqillani ni. Adakah kamu berkata bahawa Allah berada di setiap tempat? Katakanlah berlindung diri dengan Allah. Bahkan dia beristiwa di atas aras, sebagaimana dia mengkhabarkan dalam kitabnya Ar-Rahman ala Ashistawa. Imam Ghazali sendiri dia tulis dalam Iljamul Awam Anil Kalam. Ketahuilah bahawa kebenaran yang nyata yang tiada keraguan padanya di sisi para ahli basirah ialah mazhab salaf, yakni mazhab para sahabat dan tabi'in. Akhir sekali Fakhruddin Ar-Razi juga berkata, wa kullu khairin fi ittiba'i minas salaf wa kullu syarrin fil ibtida'i minal khalaf. Semua kebaikan berada pada jalan mengikut salaf dan semua keburukan berada pada jalan rekaan khalaf. Jadi kerana terlalu banyak ni kan, saya berasa jalan isbah ni bukan jalan terasing, bukan jalan terpencil, jalan yang didokong oleh para ulama start daripada Imam Hanafi sampai kala ni. Tiba-tiba kita nak berada jadi dia kata musyabbihah, mujassimah, ada jawapan dia tak tidak. Setakat tu sana. Ada soalan? Hak ni pun ada rakaman dia.